Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, blame ini makan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Bertemu kita pada sesi petang ini by closing bell. Pada hari ini 19/11 sebenarnya pembentangan bajet 2020. Selalunya pembentangan bajet dimulakan pada jam 4 petang, tapi disebabkan ada isu-isu biasa di parlimen ni, jadi pembentangan bajet baru saja bermula. Baru saja dibentangkan. Jadi mungkin kita akan tengok apa yang berlaku dalam pasaran kerana masih awal untuk kita perkatakan apa yang berlaku kerana pembentangan baru saja dimulakan. Cuma saya nak sentuh sedikit tentang bajet 2021 ni berkait rapat dengan formula yang mereka guna pakai pada sesi pembentangan pada kali ini yang dikenali sebagai bajet menggunakan formula 6R, iaitu Resolve, Resilience, Restart, Recovery, Revitalize and Reform. Okay, 6R formula yang mereka guna pakai, iaitu Resolve ketegasan, Resilient membina ketahanan, Restart menjana semula,
Alright, recovery strategi pemulihan, revitalize memperkasa, reform menyusun semula. So ini antara formula yang akan diguna pakai bagi Belanjawan 2021. Okay, mungkin saya bawa kita langsung sikit lah apa yang berlaku di Parlimen sekarang. Kita tahu, paling saya tahu you all pun akan terus ikuti program ikuti perkembangan di kaca TV, di sosial media sebagainya untuk kita ambil maklum apa yang berlaku di Parlimen sempena pembintangan bajet 2021. Silakan kita bawakan ke persidangan dulu sekejap, just a few 1-2-3 minit sebelum kita kupas apa yang berlaku dalam pasaran kita pada hari ini. Bersama. Datuk Yang di-Pertua, dalam rangka Belanjawan 2021, buat pertama kalinya siri jelajah dan sesi konsultasi ke seluruh negara telah dilaksanakan. Merentasi 14 buah negeri, lebih 38 sesi dialog melibatkan lebih 40 bidang perniagaan dan perusahaan. Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus bersama kepimpinan Kementerian Kerajaan Persekutuan. Kita harus mengambil tahu dan ambil maklum apa yang berlaku tentang pembintangan bajet 2021 kerana ia melibatkan kita semua sebagai rakyat Malaysia. So jom kita tengok apa yang berlaku dalam pasaran kita sebab masih awal untuk diperkatakan, untuk kita ulas. InsyaAllah saya akan bawakan sesi istimewa untuk perkongsian tentang pembintangan bajet 2021 nanti bersama dengan sahabat saya apakah ekonomi yang ada untuk mengulas lebih lanjut apakah impak ataupun post bajet 2021 yang kita akan bincangkan nanti. Pak suka untuk saya kongsikan apa yang berlaku dalam pasaran ketika ini. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada pasaran hari ini, kita lihat pasaran positif sepanjang hari, bermula dengan negatif sedikit tapi all the way sehingga sesi petang kita dapat lihat sebenarnya saham-saham berkait rapat dengan indeks nampaknya menyokong ataupun memberi sokongan terhadap pembintangan bajet yang dibentangkan. Dan pada sesi sehingga sekarang kita dapat lihat sebenarnya saham-saham top gainer adalah saham-saham seperti glove sektor menerajui pasaran kita pada hari ini. Alright, kita dapat lihat saham Supermax berada di pasaran tertinggi dalam sesi dagangan kita pada hari ini. Supermax antara saham yang kini berada di saham paling untung selepas PPB, tapi Supermax dan diikuti dengan Supermax Call, Warren juga saham-saham yang paling menguntung pada hari ini. Dan kita dapat lihat sebenarnya selain daripada itu saham Kosan, Comfort, alright, saham yang berkait rapat dengan healthcare, harta lega, Top Glove dalam radar. Okay? Itu yang berlaku dalam pasaran. Sebab itu kalau kita lihat mengapa FBMK LCI kita mengalami kenaikan 12 mata. Wah, semalam 36, hari ini 12, hero 36 campur 12, 40, 36, 5, hampir 50 mata dalam sesi dagangan hanya 2 hari. Alright? Ini yang berlaku di pasaran saham di bursa buat masa ini. Dan tapi kalau kita lihat kebanyakan saham-saham yang mengalami kerugian pada hari ini adalah saham-saham berkait rapat dengan teknologi yang mana secara peribadi saya melihat berlakunya pengambilan untung. Tiada apa nak dipanikkan kerana kenaikan yang banyak berlaku semalam sebab kita lihat saham seperti Gratek, MPI, right? Saham-saham teknologi berlakunya pengambilan untung dalam pasaran. GF Tech, ini semua all company yang telah meningkat banyak, termasuklah Vivocom juga, Vivocom Warren, Goodway, ini semua saham-saham yang telah breakout, yang telah naik saban hari. Jadi hari ini berlakunya pengambilan untung. Cuma apa yang saya boleh katakan, walaupun indeks FBMK LCI yang anda saksikan di pasaran sekarang berada dalam keadaan positif, alhamdulillah, bagus. Tetapi dari segi keadaan pasaran, kalau anda lihat antara saham yang naik, saham yang tidak berubah dan saham yang turun, hampir sama banyak, ini dikatakan saham berada dalam keadaan bercampur-campur. Okey, maknanya saham yang naik banyak berlakunya pengambilan untung, saham yang meneruskan aliran meningkat, dia naiklah, jadi but balance. But interestingnya hari ini kalau kita lihat jumlah dagangan di bursa, right? Sehingga jam 4.37 minit petang ini kita dapat saksikan jumlah dagangan di bursa mencecah 7.2 bilion unit saham. Satu jumlah yang wow bagi saya lah. Kan selama ini kita dapat 4 bilion, 5 bilion, 6 bilion, hari ini 7 bilion. Right? Walaupun pasaran agak tak tahu nak pergi mana, kan?
Sebab everybody is waiting. Ni saya kata pasaran menanti. Apakah katalis yang boleh melonjakkan pasaran ataupun minat belian terhadap pasaran yang ada. Sebab itu kita dapat lihat jumlah dagangan yang agak besar. Cuma kalau kita lihat jumlah besar, beli pun ada, berjual pun ada, menyebabkan banyak saham-saham tidak bergerak dengan jumlah yang besar. Right? This is what you can see dekat saham-saham yang top loser pun kita ada VS, kita ada saham-saham tak ada banyak lah. Maknanya saham-saham tu jatuh pun just a small change. Tak perlu bimbang lah kan. Kalau dah beli, dia beli, dia tak ada apa pun. This is what we call pullback. Dia akan berehat buat seketika. Right? Dan kalau kita lihat saham yang paling untung di bursa. Right? Let's go through saham yang paling untung di bursa. Saham-saham murah masih mendominasi pasaran. Kan? Kita lihat saham seperti AT, Kangkenga. Ini semua saham-saham yang rapat dengan glove. Glove dan juga vaksin lah, healthcare sector kan. Kerana AT dan Kangkenga melibatkan perniagaan mereka dalam perniagaan yang sedang hangat diperkatakan, iaitu tentang healthcare, iaitu sama ada glove maupun timbangan vaksin. Iris juga aktif didagangkan di bursa pada hari ini, tapi dia tak nak pergi. Dia macam tu lah, dia naik, dia turun balik. Okay. Next act Vivocom pun very volatile, naik setinggi RM1.19 dan patah balik sehingga 89 sen, tolak balik 10. Memang luar biasa. Kau tengok graf dia memang kagum lah. Kita tengok pergerakan dia sikit selepas berlakunya share consolidation. Cuma careful lah kalau anda kena faham corporate exercise yang berlaku terhadap saham ni. Alright, insyaAllah apa tu. Okay, dia naik kan. Kalau kita tengok hari ni punya chart sahajalah tuan-tuan, kita tengok hari ni punya carta sahaja pun tengok memang boleh demam lah tu dia kan. Ni dia nampak dia naik, dia buang balik. Ini kalau kita gunakan time frame satu hari. Kalau saya gunakan time frame yang lebih pendek 10 minit, anda boleh lihat dia rehat, dia tak bergerak, dia tolak balik, dia turun, dia tolak balik kan. Turun, dia turun naik, dia tolak naik, turun pagi kan, tolak pagi, right, turun balik, tolak balik, turun balik. Inilah bila saham-saham saham-saham bersifat spekulasi ni beginilah. Anyways, Vivocom syarikat yang baru membuat share consolidation, so kena faham tentang keadaan apa yang masukkan dengan corporate exercise share consolidation. Cuma petang ni saya nampak saham Naim volume increase, sebab saya tak nampak banyak pun saham-saham yang breakout hari ni pun tak banyak. Alright, banyak berlakunya pullback. Okay, dari situ kita dah tahu dah. Kita dah tahu pasaran sedang menanti katalis yang kuat untuk meneruskan aliran meningkat. But we can see Inari, saham teknologi, saham stock still looking good. Dia naik, tapi nampak tak? Dia naik pun dia patah balik. Dah 3 hari pun Inari. Hari ni adakah dia consider breakout? Tidak. Kalau sekiranya dia tutup di paras 268 tu sekarang ni, saya tak consider dia breakout lagi. Dia tadi dah naik sampai dekat 28. Tapi sebab dia ada jambul ke atas tu, kita tak consider dia breakout. Okay. So dari segi kalau kita nampak tengok saham-saham di dalam radar yang ada, kita pagi tadi rancak lah, kita dapat saksikan saham-saham seperti JCY kan, saham-saham teknologi tuan-tuan tu kan, saham Dufu, Inari, semua G-Tronic agak rancak. Dan ni saya baru difahamkan healthcare, vaksin jumlahnya 3 bilion ringgit. Ni seronok juga sahabat-sahabat berkongsi. Ada mungkin you all pun boleh share juga dekat bahagian komen, bantu saya share 3 bilion untuk vaksin. Jom kita tengok apa kesan dia terhadap pasar. Bagus. Ni jom alumni dia yang dikasih, bantu saya update perkembangan semasa, sebab saya tak boleh nak dengar dua-dua. Nanti you all tak boleh dengar saya. Alright. Jom kita tengok apa yang berlaku dalam pasaran. 3 bilion untuk vaksin. Apakah kesannya terhadap pasaran kita pada petang ini? Adakah kesan dia terhadap vaksin pada petang ini? Saya tak nampak lagi ini volume masuk ketika petang ini. Jom kita tengok ada tak vaksin. Kita boleh lihat seperti Dia Farma lah kan. Dia Farma, kita dapat lihat Farma Niaga. Jom kita tengok apa berlaku. Okay, you can see tak juga, dia dah naik 537 but now dekat 527. Ini untuk saham, alright, Farma Niaga. Okay, maknanya tak ada, maknanya announcement telah pun sedang berlaku sekarang. Perbelanjaan tentang vaksin ni sejumlah 3 bilion ringgit akan disalurkan. Jadi so far tak nampak ada tindak balas. Saham Bintai, kita tengok dia kat situ juga.
Right? Now people is absorbing, orang sedang absorb all the data yang ada dan apakah yang tindakan yang perlu dibuat pada pembentangan bajet ni. Right? Okay, kita ada lagi 3 minit sebelum pasaran ditutup. Jadi kita sedang lihatlah ni, adakah pergerakan-pergerakan yang menarik di saat akhir sesi dagangan kita pada petang ini. Okay? Cuma yang pastinya kalau saya lihat teknologi tak ada any movement, index still remain there. CPO pun nampak cuba masih breakout tapi ada selling kat situ, but still early nak diperkatakan sebab dah naik banyak hari, I believe akan berlakunya pengambilan untung juga. But so far tak ada, saya tak nampak any big movement. You can see ni contohlah saham-saham di pharma. Ni kita, tapi kita as a pelabur pedagang kita tak beli saham based on news kan. Sebab pasaran telah mengambil kira perkara ini. Ni bagus alumni. You all kena start belajar, alright? Start belajar berkait rapat dengan apa yang dipanggil market action discounts everything. Jangan terperanjat pula, Haji dah umum kenapa pula saham jatuh? Boleh tak je? Boleh tuan-tuan. Boleh. Okay, sebab pasaran sebenarnya kalau kita merujuk kepada ilmu analisa teknikal, apa salah satu mungkin saya semang-semang petang ni sikitlah apa 3 falsafah technical analysis? Apa falsafah technical analysis? 3 falsafah technical analysis yang you wajib tahu. Kiranya anda terlibat dalam dunia pelaburan saham, apakah 3 falsafah? Dan apakah salah satu falsafah yang penting? Bila disebut tentang analisa teknikal ni. Kan salah satunya apa? Market actions, discounts, everything. Okay. Market action, discount, everything. Dia boleh melonjak naik tapi kita tak beli ketika berlakunya pengumuman. Okay, sebab bila dia naik biasanya akan berlakunya selling. Sebagai contoh, pagi tadi kalau kita lihat sebagai contoh lah tanyalah siapa yang untung JCY hari ni? Share. Kan, nampak tak? JCY hari ini saja memberi pulangan 10% semalam dan hari ini. Tapi kalau kita baru dia Western Digital masuk Malaysia lah, JCY antara pembekalnya, kita kejar dia tadi. Kalau kita kejar, kita kata sangkut. Kan kita mungkin beli pada harga 76 sen, 77 sen, 78 sen. Sekarang harga sahamnya 72 sen. Sebab itu kita tidak membeli saham dengan membaca news yang ada. Tidak. News hanya satu katalis, satu pemangkin. Ini nampak mudah, saya tahu hari ni kan nampak Haji macam tak faham, Haji suruh baca. Kan bila baca tak suruh beli, macam mana tu? Kan? Sebab kita tak beli baca based on news, kita beli based on apa yang kita nampak dekat carta. Anyway, JCY dah naik daripada harga 60 sen, melonjak sehingga 78 sen. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kan? Sebab tu kenapa kaedah yang selalu saya kongsikan dengan alumni 27, why kita beli waktu petang. Dan kita cari peluang dan kita jual pada waktu pagi kepada pedagang-pedagang tegar. And it's proven. Teknik itu mudah. Teknik mudah yang boleh kita lakukan. Dan boleh kita raih pulangan yang baik dan hati tenang. Ada orang tanya, Haji saya nak swing boleh ke? Saya dah beli boleh? Tak ada masalah. Kan? Tapi kaedah you nak laju, itulah kaedah yang paling laju. BTST, buy today, sell today. Buy today, sell tomorrow. Siapa nak bagi JCY 10% early in the morning? Alhamdulillah. Tapi sekarang kenapa pasal kita tak mahu nak naik lagi ni kan, nak breakout 80 sen ni kot kan. Sedangkan cuba tengok dia dah main, saya tunjukkan dekat mana dia dah naik tuan-tuan. Barulah kita tahu nak buat risk reward kita kan. Kalau tidak kita tak tahu. Dan dari segi screener BTST pun saya mungkin kongsikan sedikit apa yang dikongsikan dalam grup Telegram klien RHB kita pada tak banyak pun. Kita kasi 80 next solution tak banyak. Jadi bila tak banyak kita dah tahu dah, bila tak banyak pasaran memang tidak tahu ke mana nak pergi. Taklah nampak mesti nak tekan juga, tidak semestinya. Kalau kita nampak jumlahnya kecil, bonus semalam lebih daripada 100 saham-saham yang beri signal yang kuat. Tapi petang ni pasaran memang agak perlahan. Bila perlahan kita tenang je, relax je. Tenang. Janganlah, takkanlah everyday kita nak masuk. Anyway, siapa untung hari ni? Siapa dah untung? Siapa? Saya tahu pagi tadi kau tengok ramai share. Untung JCY 10%. Siapa untung lagi? Sama apa yang kau untung? If you entry semalam, pagi ni you should senyum dah lah. Tak kisahlah sama apa pun, peladangan ke apa, semua saham-saham ni membuat lonjakan. Okay. Cuma bila sesi petang akan berlakulah macam apa yang nampak sekarang, berlakunya pengambilan untung. Haji macam nak beli petang, Farah Fiza, macam nak beli petang? Kan Farah, you alumni kan? Belilah petang bila berlakunya confirmation candle. Kan?
dia sebenarnya nak beli saham ni bila-bila masa pun tak ada masalah. Cuma itulah, kami cuba kongsikan kaedah yang mudah, kaedah yang selamat sebenarnya. Selamat tu bukan tak boleh rugi, boleh rugi. Tetapi kaedah tu lebih selamat daripada kita terkejar-kejar keadaan pasaran. Secara peribadi hari ini saya tak nampak. Kalau you kata hari ini saya dah tekan, saya tak nampak. Saya hanya nampak kaedah semalam, pagi tadi saya dah keluar. Hari ini saya tak ada position. Tak ada apa nak boleh dibeli. Saya tak nampak. Saya tak nampak saham-saham yang, tak tahu lah korang nampak apa, ada tak saham yang korang nampak? Boleh share sikit? Boleh share sikit? Sambil tu kita ada because 1000 orang yang live bersama kita. Saya tahu ada yang bersama dengan Jas, ada sedang tengok bajet sebagainya. Kita 700 orang sekarang live dengan kita. Jadi orang setuju pula, tak match. Allah hai. Bagi je pada buyer seller tadi, sayang. Kita dah dapat 10% dah. DNO pun dia tolak bajet balik kan? But still okay. It's still okay. Unisem nak bagi dividen last X date. Hari ni Unisem X date berapa sen tu dividen Unisem? Jom kita tengok. Tak ada apa pun Unisem ni, RM6 bila dia bagi X date. Sekejap saya share chart. Saya share screen Unisem, right click, tengok saham, tengok dekat entitlement. Unisem second interim 10 hari bulan X date 9. Ya betul. Pada pemegang saham Unisem, dia akan bagi second interim dividend. Kan? Jadi harga ni akan X date, dia bagi berapa sen sesaham? 2 sen sesaham. Ni satu contoh yang bagus. Kalau kita tengok, alright, ni siapa yang ada saham tak ada masalah, dia akan siapa beli saham Unisem hari ni, alright, hari Isnin, melayakkan anda dapat dividen. Beli hari Isnin tak dapat dividen. 2 sen sesaham. Bermaksud nanti kalau kita tengok harga saham Unisem sekarang didagangkan pada harga 608, jangan terperanjatlah, reference pada hari Isnin nanti 606. 2 sen je, okey lah tu, tak banyak pun, 2 sen sesaham kan. Tapi kalau saham tu naik balik ke paras mungkin lebih tinggi, 625 balik ke 63 ke, you untung dari segi capital gain plus you dapat dalam bentuk dividen. Alright, tu dari segi dividen terhadap saham Unisem. Tak efek lah, jangan risau sangat lah. Haji ada sebab nak bagi dividen saham jatuh? Tak ada, dia tak ada sebab demikian menyebabkan saham tu jatuh. Hari ini saya lihat lebih kepada pengambilan untung kerana saham-saham teknologi terutamanya semalam telah pun membuat lonjakan yang besar. Jadi hari ini berlakunya, ini saya kata kalau dah tinggi sangat, kita tunggu dia buy on dip. Kan, jangan dikejar saham tu. Okay, so tengok, okay, 608. So Unisem ditutup pada paras 608. Dan indeks ditutup pada paras 12 mata, not bad. Satu peningkatan yang sangat baik pada minggu ini. 18 mata. 18. Indeks kita ditutup tinggi pada hari ini. 18 mata. Campur semalam 36. Lebih 50 mata kenaikan indeks kita. Dan kita dapat saksikan saham Supermax, Vitrox. Vitrox masih dalam radar teknologi. Vitrox dalam radar Supermax. Most of stock yang nampak top gainer adalah saham-saham yang berkait rapat dengan healthcare, iaitu saham-saham yang berkait rapat dengan glove. Okay, tapi kita tunggulah apakah akan ada teks tentang glove ni. Saya masih belum dapat any news yang ada. Okay, yang pastinya ini salah satu katalis yang boleh kita lihat. Federal government gross borrowing to increase to 181 billion untuk perkembangan ekonomi 2021. Right? Dan alhamdulillah kalau target sasaran dari segi unemployment rate, kadar pengangguran di Malaysia tahun 2021 dianggarkan 3.5. So not bad. Itu semua alhamdulillah. Alright. Outstanding government guarantee rise to 289 billion, peningkatan banyak 289 juta billion. Jadi ini antara data-data yang telah mula keluar. Federal government dia to increase to 61%. Ini pun dia agak tinggi lah. Memang nak tak nak, suka atau tidak, kerajaan have to spend. Alright, kerajaan have to spend pada saat akhir, pada bajet 2021. Alright, telco nampak ada saham-saham akhir ditolak, telecommunication masih tak nampak dari segi pergerakan saham-saham telecommunication di bursa. Top gainer tak ada. Kecuali hari ini, tahniahlah kepada pemegang saham DIY. Pagi tadi saya kongsikan yang mana DIY mengumumkan prestasi keuangan yang baik walaupun baru disenaraikan, dan sekali lagi DIY membuat breakout. Oh lolala. Selamat Hari Raya kepada pemegang saham Mr. DIY. Alright, dia melonjak naik RM2 dah. Diam tak diam kan. Ni, tahniahlah. Breakout semalam, reversal hari sebelumnya, hari ni naik lagi RM2 kan, campur pula dividen yang akan diumumkan. Last minute FPG Group
Ada sesuatu ke FPG ni orang cakap Haji bila nak naik? Cubaan untuk breakout resistance FPG group. Okay. So far saya tak nampak petang ni pun kalau saat akhir saya tak nampak any stock yang suddenly spike. Tak banyak. Okay. Advance con ni pun saya tak nampak lah tak adalah. Okay lah, ada cubaan naik tebat. No lah. Okay. Saham ni masih downtrend. Saipak yang terlibat green technology tak banyak. Tak ada. So itu yang berlaku dekat bursa. Maksudnya alhamdulillah bursa dari segi indeks menunjukkan positif. Cuma saya percaya kita sedang menanti data-data yang akan diumumkan untuk melihat ke manakah bajet ini kesan dia terhadap pasaran. Dan biasanya saya suka saya ingatkanlah biasanya lah biasanya selepas bajet ni market memang agak slow sikit. Dia slow sikit. Okay. Sebab of course tengok ada tak benda yang memang yang unexpected. If ada sesuatu yang unexpected, sesuatu yang di luar jangka yang memberi impact besar, biasanya dia akan memberi kesan positif terhadap pasaran. If not, okey lah, biasa je lah. Bajet ni okay, pertambahan peruntukan tapi tak nampak any big event, tak ada projek besar, tak ada perkara-perkara yang saya katakan tadi yang di luar jangka, biasanya pasaran akan berehat seketika, right, before menunggu new catalyst to push pasaran ke another level. Okay, itu yang you all kena alert lah. Dan seperti saya ingatkan, untuk mungkin 2 minggu akan datang ini, kalau dengan bajet yang sedang yang sedang dibentangkan, kita akan tunggu katalis-katalis luaran, terutama tentang Joe Biden dengan Trump pun masih belum kata putus kan. Benda-benda ni pastinya akan memberi satu pemangkin, sama ada to push higher or to push down keadaan pasaran. But again, banyak katalis besar telah pun diumumkan. Jadi pasaran biasanya akan absorb all the data, all the information yang ada before untuk ke satu tahap atau ke satu paras yang lebih tinggi ataupun apakah akan berlaku sebarang penurunan. Jadi biasanya apa akan berlaku? Consolidate, dia akan rehat je. Okey. Apatah lagi kita dah masuk bulan 11, right, syarikat-syarikat mula untuk mengumumkan prestasi kewangannya suku tahun ketiga, right, yang mana tuan-tuan boleh, dan some ada orang terperanjat, Haji, ada yang syarikat dah bagi betul tuan-tuan. Saya pun agak terperanjat melihat pengumuman syarikat yang mana sebahagian syarikat mengumumkan prestasi lebih awal. Alright, sepatutnya diumumkan pada akhir bulan November, tetapi ianya diumumkan pada awal November, Oktober semua Pak. Syarikat-syarikat telah mula mengumumkan prestasinya. Mr. DIY umum semalam, nampak tak? VS Tech, Airrank, 3A, G-Tronic, okay? G-Tronic pun dah bagi ni dividen, salah, sorry. Pada aku pelik pula, pasal pula dividen yang keluar. Sini later quarter, salah pula. Sorry. Okay. Jadi kita kena alert dengan keadaan semasa. Sekejap saya share screen tentang Malaysia Stock Visa kan. Okay. Jadi banyak syarikat-syarikat mengumumkan prestasi lebih awal. Okay. Dufu, Tome, okay, ini semua syarikat-syarikat yang kebanyakan seharusnya syarikat-syarikat ini mengumumkan pada akhir November, tetapi ada sebahagiannya telah pun mengumumkan kewangannya. Salah ke tak salah tuan-tuan, sebab bursa memberi 2 bulan tempoh untuk syarikat-syarikat mengumumkan prestasi kewangan kan. Jadi kalau syarikat tu dia siap audit awal, dia boleh announce awal, no problem. Okay, so tak ada masalah lah. Jadi perkara ini yang saya percaya pasaran akan melihat ke manakah arah tuju saham-saham ini. Saham stok ni Haji, apa yang kita boleh lakukan jika syarikat tu untung? Kenapa saham tu mengalami penurunan sebagai contoh? Sekali lagi saya ingatkan, berarti saham-saham yang mengumumkan prestasi yang baik, contohlah kita ambil Franken sebagai contoh, result dia meningkat lagi. Okay, keuntungannya meningkat lagi. So what happen dekat pergerakan saham dia? Okay, kita tengok apa pergerakan sahamnya dekat saham saham apa tadi saya kata Franken, saham apa dia Franken. Okey. Hari ni dia turun. Sebab ada orang tanya, Atai semua je result bagus, kenapa dia turun? VS Tech result bagus, kenapa turun? Dia turun normal tuan-tuan sebab dia dah naik sebelum tu. Dia tak ada apa-apa pun lah.
Janganlah you panik pula kan. Saya ulang, kita tak beli based on announcement. Okay. Jangan teruja announcement syarikat tu kan. Tapi saham-saham macam ni berhati-hatilah, nampak tak? Dia boleh lega kat atas tu kan, uptrend, nak menunggu masa nak breakout je saham tu kan. Jadi saham-saham ni lah kita perhatikan kan. Announcement dah keluar pun tak bergerak lagi. Tapi saham-saham yang kita tahu tahap rintangan di mana, tahap sokongan di mana, this what we call consolidate. But what happen if dia break up? Jadi apa you all buat? Buat homework, tunggulah standby bila dia buat tujahan. Kan, kalau dia menujah, tak sempat kejar kau. Ya, cahaya mata, saya nampak ada saham-saham Sarawak. Sebenarnya petang ni agak aktif didagangkan. Apa saham kau ni kau nampak? FBG FBG Group breakout. Not really. Anyway, FBG dah naik 4 hari dah tuan-tuan 4 hari dah dia naik. Oh, 110. Breakout tak? Ngam-ngam, breakout lah, boleh lah. Ngam-ngam resistant tak breakout. Tadilah cubaan breakout. FBG kan, Haji bila nak naik ni lah tu dia. Ni FBG. Okay, tapi dah naik 4 hari Cantik. Ni pun saham kajian kita dalam labur saham baru-baru ni kan. Betul. Ni reversal. Dah untung 10%. Boleh je. Kan hari ni breakout, at least dia consolidate ni sekian lama, nampak dia keluar. So next adalah dia nak pergi the next level of resistance lah, 115. So tengok apakah dia mampu untuk melepasi paras rintangan. Sebab tu kenapa saham yang kajian ini dikongsikan oleh saudara Hafiz Tokyo pada sesi labur saham minggu lalu. Siapa datang labur saham? Siapa datang labur saham minggu lepas? Alumni, betul tak saham FPG? Mana siapa bersama bukti hidup yang bersama dengan sesi kita pada minggu lepas? Kita Haji Abela FPG. Kan? Siapa ada bersama live sesi labur saham minggu lepas? Kan? FPG kan? Kita tak ada apa-apa, relax lah. Cantik ni. Hari ni dah dapat 10%. Alhamdulillah. Tak sampai 5 hari. Siapa nak bagi 5% tu? Inilah keterujaan, keseronokan bila kita tahu apa kita buat. Kan? Dan dunia pelaburan saham. Okey. BS berehat, tak ada apa. Banyak saham-saham berehat. Okey. Okey, ex-date nanti saya cerita pasal dividen ni Telco ada bajet tambahan 1.5 billion. 1.5 tu tak banyak lah. Berbanding last year 20 billion. Okay. Di Fed FIC saya tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi any big move. Alright. Tentang bajet yang diumumkan dan pasaran pun telah pun ditutup. Alright. Bursa Malaysia telah pun ditutup jam 5 petang. Mana dia? Mana saya punya screen? Alright. Bursa Malaysia telah pun ditutup pada jam 5 petang. 1519.64 mata. Peningkatan 18 mata. 624 saham melonjak naik. Tadi 50-50, 500 lebih. But now 624 saham yang naik, 436 saham yang tidak berubah, 469 yang mengalami penurunan. Jumlah dagangan 7.67 bilion unit saham bernilai 4.6 bilion ringgit. Alright. Jadi kita akan tunggu tentang windfall tax. If tak ada windfall tax, saya tidak terperanjat untuk melihat saham-saham glove untuk membuat lonjakan pada minggu hadapan. But let's see. Sebab masih belum ada pengumuman tersebut. So perkara itu yang kita akan nantikan sebentar lagi. Okay. Ini best. Saya suka bila kita berkongsi ilmu. Kita bukan cerita saham dah naik. Tak, kita cerita apa homework yang nak dibuat. Dan buktinya macam mana kita dengan mudah apabila kita bertindak dengan ilmu, kita mampu meraih pulangan yang baik. Taklah. Baik tu bagi saya kalau kita dapat 10% seminggu, 10% sebulan, siapa nak bagi? Selama ni kita terlibat dalam pelaburan yang mungkin kita dapat 10% setahun. But now in stock market, entah dia magic lah. Tapi suatu sayang lah kalau kita tak nak terlibat kan. Kita tak nak terlibat dalam dunia pelaburan saham. Okay. Saya tengah tengok ni ada tak lagi perkara-perkara. Tak ada. Okay, tak ada. Saya pun tak nampak any news yang ada tak ada. Dan tengok, Bio Farma ada sesuatu ke di sana akhir? 410 not bad. Bio Farma ditutup almost high 410. Low 394, 410. Let's see the candle. Not bad. Cubaan untuk breakout 410.
Pharma Niaga pun ada volume increase lah. Makna kita tengok momentum dia pada hari Isnin. Not bad di Pharma, very nice. Di Pharma Niaga volume spike. Di Pharma pun volume spike ni kesan daripada pengumuman bajet tentang vaksin tadi. Tak banyak lah, itu saja yang saham yang saya nampak kat radar sebelum pasaran ditutup pada petang ni. Right? Okay, itu yang berlaku lah. Dah pukul 5 dah, ramai yang terbiasa haji, kenapa tak bergerak saham dah pukul 5 tuan-tuan? Pasaran telah ditutup. Kita sambung pula hari Isnin. Jadi buat homework minggu ni, right? If tak ada windfall tax, saya percaya akan ada peluang insya-Allah. SKP Resources cuba breakout. Ya ke? Sekejap tengok. Dia memang cantik SKP ni. Saya okey, patilah dapat SKP VS kan. Ni pun antara saham kajian yang selalu kadang saya yes. Very nice. Cuma dah 4 hari juga. Kita cuba breakout. Very good. Thank you. Sahabat kita yang Muhammad Nur Hisham kongsikan tentang saham SKP Resources. Kan? Tapi dia cuba. Cantik. Perhatilah. Ni dah cuba ni. Ni semua saham-saham boleh perhati rapat. Anyway, your risk very limited guys. Kat sini je. Apa nak takut? Lega-lega sini je. Dia breakout selama hari raya kat atas. Saham-saham ni lah yang patut you berikan tumpuan. Right? Yang boleh meraih pulangan yang baik dalam dunia. Dalam peran saham. Okay, thank you yang kongsikan tentang SKP Res. Ada saham lain? EPI PNB dah masuk di Pharma. EPI PNB mana masuk lama dah dalam pasaran, memang ada je. Okey. Saya hari ni tak banyak lah, tapi 4 angka, hari ni tak sampai 5 angka profit. Saya tak beli hari ni, saya hanya menjual saham yang ada dan disebabkan hari ni hari Jumaat. Biasanya hari Jumaat memang pelabur bergantung pada sentimen pasaran, cuma biasanya hari Jumaat ni ada ketikanya kita lihat pasaran dah naik banyak, akan berlakunya pengambilan untung sebab orang tak nak hold position, orang nak tenang, satu Ahad nak duduk rumah dengan hati jiwa yang tenang, jadi dia akan sambung balik transaksinya pada minggu hadapan. Ada orang carry forward pun tak ada masalah. Sebab saham ni dia tak macam instrumen lain, dia tidak begitu laju, dia tidak begitu perlahan. Jadi tak ada apa nak bimbang kalau you carry forward ke, you nak swing ke, you nak position ke, you nak BTST ke, it's up to you. Okay, tak ada masalah bab tu. Okay, alright. Untuk dan before saya huak genting HWGB, Bintai, YSP Sah, kajilah, saya list saham pharmaceutical semua dah ada kan, alumni you all semua dah ada dalam Telegram. Tengok balik nota-nota ni, jadi you alert dengan keadaan semasa, jangan last minute baru you nak buat. 80 touch and go hari raya. 80 yang pandai-pandai you lah. Mesti ada volume spike di saat akhir tadi kan, betul? Right. P-Metal pun begitu. Right. Shopping Cheetah. Inari breakout. Ya, okay, Inari breakout. Tak apalah, menunjukkan alhamdulillah banyak peluang yang ada. Cuma jangan panik sangat, saya tak nampak ada kejatuhan yang banyak. Saham-saham teknologi hanya bersifat pullback. Selepas berlakunya kenaikan yang besar, saya perhati saham-saham minggu depan. Sekiranya Joe Biden diumumkan sebagai presiden, kita tengok apakah rally terhadap sektor teknologi akan berterusan. Cuma saya ulang, kenaikan saham-saham dah banyak. Jadi pastinya akan berlaku pengambilan untung. So standby untuk menggunakan kaedah buy on dip. Right? Guna buy on dip strategi. Fokus pada saham-saham yang uptrend, saham-saham yang mungkin telah membuat telah pun memecahkan rintangan dan sedang membuat pullback, tunggu signal reversal untuk anda re-entry semula dalam pasaran. Okay. Alright guys, saya rasa itulah sesi. InsyaAllah saya akan kupas lebih lanjut sebab bajet saya harap banyak tapi dia lambat start tadi, jadi saya tak kena kupas banyak. InsyaAllah saya akan kupas tentang bajet khas tentang pembintangan bajet ni, topik ni bersama dengan pakar ekonomi untuk mengulas lebih lanjut tentang pembintangan bajet supaya anda semua dapat bermanfaat perkongsian yang kita lakukan. Dan insyaAllah esok saya ingatkan jangan lupa untuk sesi pada mereka yang zero, sesi percuma untuk saya bawakan Q&A, apa first step yang you kena buat untuk terlibat dunia pelaburan saham. Dan jangan cakap saya tak bagi program percuma, so saya bagi program percuma besok. Dan saya mohon anda sebar-sebarkan, bantu saya untuk hari 11 dan 11. Tapi sebelum tu saya lupa, alumni jangan lupa hari Ahad you ada kelas. Right, hari Ahad bersama dengan MY. Right, link semua dah daftar pastikan you klik link dan daftar dalam grup Telegram masing-masing. Dan tempat terhad, saya minta maaf kalau terpenuh lah besok, you tak boleh masuk, saya minta maaf sebab hanya untuk 3,000 penyertaan sahaja. Alright, so far terkawal lah. Paling hit hari tu 29. Jadi saya harap tak melimpah, kalau melimpah takut ada tak kecewa tak boleh masuk. Alright, sebab tempat ni terhad.
Right, tu sesi pada hari Ahad. Sesi bersama MY. Dan kepada warga Pening, sahabat-sahabat saya yang ada yang menonton saya sekarang, bantu saya boleh tak? Bantu saya sebarkan program di Pulau Pinang. Program Seminar Usahawan Bumiputra Pulau Pinang Bijak Melabur. Program ni percuma. Program ni percuma. Bukan saya bayar tapi okay, program ni percuma. Yang mana anda boleh, warga Pulau Pinang terutama ni lah, tukaran tempat daripada The Eastin Pulau, dia pindah ke The Light Hotel Seberang Jaya. Right? Dia tukar ke kawasan yang tak ada red zone. Right? Sebab PKTB di Pulau Pinang dimukim 12 tak salah saya. Okay? Jadi mereka membawakan sesi ini di hotel The Light Hotel Seberang Jaya dekat dengan Sunway Hotel. Right? Bantu saya sebar-sebarkan program 1 hari percuma. Alright? Percuma. Jadi saya harap you all boleh ke laman web Facebook. Facebook pihak penganjur pun boleh, tak ada masalah untuk turut serta. Kalau tak, you boleh PM saya lah. Mereka akan beri keutamaan kepada usahawan Bumiputra Pulau Pinang. Tapi kalau you bukan usahawan, nak cuba daftarlah. Tak cuba tak tahu kan. Mana tahu rezeki you baik, you terpilih, alhamdulillah. Alright, so tuan-tuan, selamat berhujung minggu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi hari Isnin. Alright, 9 hari bulan untuk sesi opening bell. InsyaAllah saya akan kupas lebih lanjut tentang pembentangan bajet yang ada, yang sedang diumumkan sekarang. Jom kita tengok pembentangan bajet ni, kita peka dan keadaan semasa. Dan tolong besok pada pelabur pedagang tegar, alright, tolong beli akhbar-akhbar utama. Beli akhbar-akhbar utama untuk memahami apa yang dibentangkan. Okay, buat homework. Bukan selalu nak baca bajet ni setahun sekali je. Jadi beli surat khabar utama besok dan highlight, tengok apa poin-poin penting. Kalau tak, any reports yang ada lah, laporan-laporan tentang belanjawan, dan malam ni saya fikir ramai para analisa akan mengupas lebih lanjut tentang bajet 2021. Cuba kita hadamkan pelan-pelan. Bukan mudah nak hadam perkara ekonomi ni, tapi sebagai seorang pelabur yang berinformatif, kan kita kena mengambil maklum, mengambil tahu apa yang berlaku dalam pembentangan bajet yang telah diumumkan. Okay guys, so terima kasih banyak kerana sudi bersama saya pada petang ni. Semoga sikit perkongsian kita pada petang ni memberi manfaat pada semua, dan bantu saya share, like, komen untuk lebih ramai terlibat. Alright. Dan Haji jadi bersasul, saya sebenarnya saya tak apa sihat tu Haji. Saya masih tak berapa sihat. Saya baru je membuat minor sikit operation semalam sebenarnya. Tapi dia sihat, dia kesihatan, cuma fizikalnya saya tak berapa fit. Saya tak berapa sihat. Okay. Doakan kesembuhan segera, dan insyaAllah untuk perkongsian-perkongsian ilmu yang akan datang. Okay. Saya minta maaf kalau rasa tersasul banyak, tersilap macam ya, saya suspected bahu saya ada sedikit masalah sikit. Okay. Tapi insyaAllah akan ke Pulau Pinang, dan insyaAllah saya akan ke Madat. Saya akan singgah ke Sungai Petani Madat untuk melihat perkembangan Madrasah Darul Murtadah, dan juga insyaAllah saya nak melihat, saya difaham oleh Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, perkembangan Traders Lounge di Madat. Masya Allah, tabarakallah. Kan, jadi saya akan singgah di Madat Sungai Petani. Okey, nanti saya akan maklum mungkin pada hari, saya tengok pada hari apa saya akan adakan, mungkin hari Rabu 9, 10, 11. Saya tengok macam mana, saya singgah awal dulu ke, sebab dah dekat dah kan, Seberang Jaya ke Sungai Petani dah dekat. So insyaAllah saya akan singgah ke Madat nanti insyaAllah. Okay, so terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada tak boleh break up. Tak apa, sebab tangan kanan masih ada. Tangan kiri je tak boleh naik. Okay, selamat berhujung minggu. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Labur saham